Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Okey, sebelum itu seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Dan jangan lupa untuk tekan simbol lonceng agar anda akan sentiasa mendapat video dan info-info terbaru daripada channel saya ini. Okey, untuk hari ini saya memilih untuk membuat review novel hasil terbitan karya seni yang berjudul Yang Tertulis Untuk Kita, iaitu sebuah karya Azura Rasidin. Okey, novel ini boleh tahan juga tebal dia dan harga dia juga sangat-sangat berpatutan, iaitu Semenanjung Malaysia RM30 dan Sabah Sarawak RM33. Okey, novel Yang Tertulis Untuk Kita ini, dia mengisahkan tentang Hedri yang melarikan diri ke Barcelona disebabkan oleh satu perkara yang kita boleh ketahui bila baca novel ini. Jadi selepas 5 tahun dia berada di Barcelona, dia kembali ke tanah air untuk selamatkan kefi arwah mamihnya. Jadi kepulangan dia ini memberikan 1001 erti kepada seseorang, iaitu seseorang yang menantinya selama lebih dari 7 tahun 8 bulan 10 hari. Jadi Hedri ini sebenarnya dia seorang yang disukai oleh seorang perempuan ataupun lebih dikenali sebagai Farha. Farha ini dia sangat-sangat menyukai Hedri. Itu dia sebagai crush lah. Asal berjumpa dengan Hedri, mesti Farha ini dia akan rasa cemas dan teruja. Jadi kebetulan Farha ini pula dia bekerja di Sunshine Cafe. Jadi hubungan dia dengan Hedri sebagai majikan dan pekerja ini menyebabkan mereka boleh jadi rapat sebab Hedri itu adalah majikan kepada Farha. Farha ini pula memang dia sudah lama menyukai Hedri. Dan tanpa Farha sedar, dia ini sudah terlalu jauh dari zon selamatnya. Perasaan dia ini sudah semakin mendalam dan dia mula mengharapkan sesuatu yang lebih daripada Hedri ini. Itu perasaan Farha itu sudah lebih daripada perasaan crush. Kalau dulu dia suka secara diam pada Hedri, tapi kali ini dia mahukan yang lebih lagi. Jadi disebabkan itu dia tidak mampu menanggung lagi rasa cinta dia terhadap Hedri itu. Jadi Farha ini dia beranikan diri untuk luahkan perasaan dia kepada Hedri. Walaupun Farha ini dia tahu dalam hati Hedri cuma ada Naura, iaitu kekasih hati Hedri yang telah meninggalkannya. Jadi Farha walaupun dia tahu apa kesudahannya, tapi dia tetap luahkan perasaannya itu. Dan seperti yang sudah dijangka, luahan cintanya itu tidak pernah berbalas. Malah kata-kata Hedri yang mengatakan bahawa Naura itu tidak jadi kahwin dengan abang dia sudah cukup untuk Farha tahu bahawa perasaan Hedri itu terhadapnya tidak lebih daripada seorang kawan, hanya sekadar kawan. Dan Naura masih bertakhta dalam hati Hedri sejak 7 tahun yang lalu. Jadi Farha pula dalam masa yang sama telah dilamar oleh seseorang, iaitu seseorang yang pernah menghancurkan hidup adiknya, iaitu Yaya. Jadi Farha ini sebenarnya tidak menyukai pun Hilman, iaitu lelaki yang melamarnya itu. Tetapi dia terima juga lamaran itu. Alasannya mudah, iaitu demi Hafi, iaitu anak kepada adiknya. Jadi demi kebahagiaan anak kecil itu, dia sanggup berkahwin dengan Hilman
walaupun dia tahu apa kesudahan rumah tangganya bila dia berkahwin dengan Hilman, yaitu lelaki yang sangat-sangat dibencinya. Jadi dia tahu sudah dia tidak akan mampu bahagia jika berkahwin dengan lelaki yang tidak dicintainya, malah sangat-sangat dibencinya. Tapi dalam cerita ini akhirnya dijelaskan tentang kuasa jodoh, kuasa Tuhan. Kita cuma mampu merancang, tapi Tuhan yang menentukannya. Oke, Farha ini selepas dia berkahwin dengan Hilman, dalam 6 bulan sahaja akhirnya mereka bercerai. Jadi Farha ini dia diceraikan dalam status sebagai seorang janda berhias, yaitu dia tidak pernah disentuh oleh Hilman. Hilman ini pula berkahwin dengan Farha sebenarnya bukan demi Hafiz, tapi dia mahu membalas dendam kepada Farha disebabkan oleh perbuatan adik Farha terhadapnya, yaitu Yaya. Tapi selepas diterangkan peristiwa sebenar, Hilman akhirnya menceraikan Farha agar Farha dapat mencari kebahagiaannya sendiri. Dan Farha ini selepas diceraikan, dia pergi ke Korea melancong seorang diri, dan tidak disangka dia terjumpa semula dengan Hedri di Korea. Itu selepas 2 tahun dia terjumpa semula dengan Hedri, yaitu yang lelaki yang masih lagi bertakhta dalam hatinya, yaitu crush dia. Jadi dia sangkakan yang Hedri itu sudah berkahwin dengan Naura, tapi rupa-rupanya tidak. Dan di Korea itu jugalah Hedri akhirnya melamar Farha sebagai istrinya, di mana di sanalah Hedri mengaku yang dia mula sayangkan Farha, dia mula cinta akan Farha. Dia sendiri pun tidak tahu bila dia mula jatuh cinta terhadap Farha itu. Sebab itulah dia pergi membawa diri sewaktu perkahwinan Farha dengan Hilman. Jadi Hedri ini dia salahkan diri dia sendiri disebabkan oleh perceraian Farha itu, sebab dia tahu bahawa Farha itu sangat-sangat mencintainya. Jadi untuk membuatkan Farha gembira, untuk mengelak Farha menangis lagi, Hedri ini dia melamar Farha, tapi bukan atas dasar simpati, tapi atas dasar dia juga sudah mula jatuh cinta pada Farha. Jadi pendek kata, dalam novel ini, cerita ini sangat-sangat menarik. Cuma bagi saya, pandangan saya secara pribadi, kesudahan dia sedikit mendatar, sebab tidak cerita di antara Farha dengan Hedri itu berakhir begitu sahaja selepas mereka kawin. Jadi kalau ikutkan rasa macam tidak puas hati sikitlah, sebabnya hanya sedikit kisah indah di antara Hedri dengan Farha selepas kawin itu. Jadi novel ini saya bagi 9/10. Tapi secara keseluruhannya novel ini memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat seronok untuk dibaca. Jadi kepada para pencari novel di luar sana, para pembeli novel di luar sana, jangan lupa untuk dapatkan novel yang tertulis untuk kita, hasil tulisan Azura Rasidin dan terbitan Karya Seni. Sebab novel ini secara pribadinya dia memang sangat-sangat menarik. Oke, itu saja ulasan novel untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Dan jangan lupa tekan simbol lonceng agar anda semua akan dapat video terbaru dan info-info terbaru dari saya. Oke, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam ulasan novel yang akan datang. Oke, bye. Jumpa lagi.